terbesar yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Selain dari menjadi tunjang utama dalam memelihara biodiversity, hutan juga merupakan habitat utama kepada flora dan fauna. Seperti firman Allah yang bererti, "Wahai sekalian manusia, makanlah kamu dari hasil yang terdapat di atas muka bumi yang baik serta halal." Surah Al-Baqarah ayat 168. Firman ini jelas membuktikan bahawa Allah SWT telah mengurniakan alam semula jadi sebagai salah satu sumber makanan kepada umat ini. Isu sekuriti makanan negara seharusnya dipandang berat oleh semua pihak. Menurut Islam, sekuriti makanan diistilahkan sebagai bekalan makanan yang halal serta thayyibah dan mencukupi untuk melangsungkan kehidupan. Namun, sejak 2 menjak ini, ramai manusia telah mula mengendahkan tentang kestabilan hutan. Perkara ini tidak sahaja menjejaskan habitat flora dan fauna, malah turut menjejaskan sekuriti makanan negara kerana terancamnya bahan-bahan mentah yang terdapat di hutan. Buktinya, terdapat banyak pembalakan haram serta perokaan hutan yang dijalankan. Menurut firman Allah yang bermaksud, "Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerosakan di bumi serta merosakkan tanaman dan ternakan. Sedangkan Allah SWT tidak menyukai kerosakan." Surah Al-Baqarah ayat 205 telah menunjukkan bahawa Allah SWT tidak suka akan kerosakan terhadap sumber alam. Oleh itu, kami di sini akan menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan kepentingan, faktor serta inisiatif yang boleh diambil dalam menjaga kestabilan hutan demi menjaga asas keselamatan makanan negara. Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk menghuraikan kepentingan penjagaan hutan bagi menjamin keselamatan makanan negara. Selain itu, menjelidik faktor-faktor kemusnahan hutan yang mampu menjejaskan keselamatan makanan di sesebuah negara. Akhir sekali, meneliti inisiatif-inisiatif bagi mengekalkan kestabilan hutan demi memastikan keselamatan makanan negara terjamin. Sekuriti makanan, apa itu? Sekuriti makanan merupakan keadaan apabila terdapatnya bekalan makanan yang mencukupi secara tetap dan makanan tersebut mempunyai nutrisi yang tinggi atau berada dalam kualiti yang baik. Secara tidak langsung, keperluan makanan bukan sahaja penting untuk dimakan pada waktu semasa, tetapi juga penting untuk mendapatkan bekalan yang berterusan pada masa hadapan. Hutan juga berpotensi untuk dimajukan sebagai sumber makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ulat-ulaman dan sebagainya. Sumber makanan yang diperoleh dapat meningkatkan kelangsungan hidup di sesebuah negara. Sebanyak 95.8% rakyat Malaysia bersepakat untuk mempercayai bahawa isu sekuriti makanan ini berkait rapat dengan kestabilan hutan. Terdapat pelbagai masalah tentang sekuriti makanan yang boleh timbul jikalau masyarakat mengabaikan kepentingan memelihara kestabilan hutan. Sebagai contoh, hutan akan mengalami penggelonsoran tanah yang terjadi bila mana berlakunya hujan lebat dan air mengalir dengan deras. Air ini secara tidak langsung akan menghanyutkan tanah. Keadaan ini akan menyebabkan tumbuhan tidak dapat hidup dengan subur tanpa genggaman tanah yang kuat. Sebanyak 95.1% bersetuju bahawa kepentingan utama yang diperoleh dalam menjaga hutan adalah pemulihan semula sekuriti makanan negara. Rata-rata rakyat Malaysia mengetahui serta mengambil berat tentang isu berkaitan sekuriti makanan yang berlaku di negara itu. Perkara ini menjelaskan bahawa pengurusan hutan dengan lebih bijak dan berhemah menyumbang kepada pengekalan hutan secara berterusan. Kefahaman yang baik tentang kepentingan hutan kepada keselamatan makanan negara perlu dititikberatkan kepada semua masyarakat. Oleh itu, keselamatan makanan akan lebih terjamin serta dapat mengurangkan statistik kebuluran rakyat demi memperoleh sumber makanan untuk kelangsungan hidup masing-masing. Selain itu, dasar pembangunan sektor pertanian mewujudkan dasar tanah bagi mengelakkan kesan negatif yang akan berlaku seperti kemerosotan kesuburan tanah dan hakisan tanah. Hal ini kerana tahap kesuburan tanah mempengaruhi kehidupan tumbuhan seperti flora dan fauna. Kawasan tanah yang terhad akan mengakibatkan kurangnya bekalan makanan di sesebuah negara. Rakan mesti tertanya, apakah faktor kemusnahan hutan yang mengakibatkan kekurangan sumber makanan di Malaysia? Di sini saya akan menerangkan faktor-faktor tersebut. Penduduk komuniti orang asli di Malaysia menghadapi pelbagai cabaran untuk mengekalkan sumber makanan mereka. Antara cabaran tersebut adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini contohnya seperti hujan dan peningkatan suhu atau kemarau. Okey, pertama, hujan. Jika kita mengalami hujan yang berpanjangan, akan mengakibatkan banjir atau banjir kilat berlaku. Hal ini akan menyebabkan habitat tumbuhan dan haiwan musnah. Kedua, peningkatan suhu. Peningkatan suhu atau kemarau akan mengakibatkan pokok layu, mati dan kering kerana tiada sumber air. Okey, seterusnya dari aspek kegiatan haram yang dilakukan oleh manusia seperti pemburuan, pembalakan dan pembakaran. Hal ini juga akan memusnahkan habitat haiwan dan tumbuhan dan membuat mereka berasa terancam kerana tiada lagi tempat tinggal untuk mereka. Akhir sekali, aktiviti pembangunan. Hal ini akan mengakibatkan kemusnahan tanah, sumber air dan mengakibatkan penyahutanan berlaku. Kajian mendapati bahawa 66% rakyat Malaysia tidak memahami konsep sekuriti makanan.
konsep sekuriti makanan ini lebih kepada mengekalkan atau mewujudkan bekalan makanan minuman untuk rakyat Malaysia pada masa akan datang. Rata-rata rakyat Malaysia bersetuju bahawa kegiatan haram merupakan faktor utama yang menyebabkan kekurangan sumber makanan. Tidak dinafikan lagi, aktiviti-aktiviti haram seperti pembakaran, pemburuan dan pembalakan ini memberikan impak yang besar kepada hutan serta akan memusnahkan sumber-sumber makanan bagi rakyat Malaysia. Pernahkah kalian terfikir bagaimana caranya untuk menjaga hutan sejurus menjaga sekuriti makanan negara? Di Indonesia, telah terbukti rata-rata masyarakat mereka menjaga hutan dengan cara menjadikan hutan sebagai kebun ataupun ladang, di mana rata-rata rakyat mereka boleh bercucuk tanam dan mendapatkan hasil tuaian mereka untuk kelangsungan hidup. Dalam masa yang sama, mereka menetapkan kawasan larangan yang mana untuk mencegah daripada sebarang pencerobohan yang bakal merosakkan hutan itu sendiri. Dan terdapat juga mereka yang menetapkan nilai keselarasan dan nilai keseimbangan. Nilai keselarasan adalah nilai memasuki kawasan hutan pada waktu yang tepat, manakala nilai keseimbangan adalah penggalakan pelbagai jenis tanaman untuk ditanam. Selain daripada suku adik yang saya katakan tadi, terdapat satu masyarakat lain yang menjaga hutan dengan cara mereka tersendiri. Mereka menjaga hutan dengan mengenakan denda dan hukuman kepada sesiapa sahaja yang berani menceroboh sebagai satu pelajaran. Hukuman ini diadakan dengan persetujuan desa kampung mereka untuk menjaga hutan ini daripada terus diceroboh dan musnah di tangan mereka yang tidak bertanggungjawab. Jadi, insaf ataupun iktibar dapat dipelajari oleh ramai pihak. Mereka juga mengadakan hutan sebagai satu platform untuk bertanding. Dan selain daripada itu, mereka menjadikan charge keuntungan daripada jualan hasil hutan untuk dikongsikan bersama, di mana penjual hasil hutan yang mendapat keuntungan harus memberikan keuntungan mereka kepada penjaga hutan. Ini adalah untuk menerapkan nilai penghargaan Rakyat Malaysia rata-rata mempercayai bahawa mengenakan hukuman kepada penceroboh ataupun perosak hutan adalah satu cara inisiatif terbaik, yang mana sebanyak 50.4% iaitu hampir separuh daripada bilangan hasil soal selidik mempercayai bahawa warga Malaysia menginginkan hukuman dikenakan kepada warga ataupun pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada juga yang berpendapat menjadikan hutan sebagai kawasan larangan mampu menjaga hutan sejurus menjaga sekuriti makanan negara kita. Tidak disangkal juga ada yang berpendapat menjadikan hutan sebagai kebun ataupun ladang adalah satu cara terbaik, namun kurang memberasakan ataupun kurang dipersetujui oleh rata-rata rakyat. Ada yang berpendapat bahawa pembahagian keuntungan adalah satu cara terbaik, tapi masih ramai yang tidak bersetuju dengan. Menelusuri lagi tajuk ini, hutan merupakan asas kepada sekuriti makanan negara. Kita dapati bahawa sebanyak 90.9% rakyat Malaysia percaya bahawa ketidakstabilan hutan pada masa kini mampu menjejaskan sekuriti makanan negara rakyat Malaysia pada masa hadapan. Mereka juga berpendapat bahawa kerjasama rakyat dan juga kerajaan perlu dipupuk bersama, menggambling tenaga demi kejayaan menjaga hutan sebagai satu cara untuk menjaga sekuriti makanan negara pada masa hadapan. Jadi, apakah cara terbaik dalam menangani masalah faktor yang menyebabkan hutan terjejas dan juga apa cara inisiatif yang paling efektif untuk rakyat Malaysia laksanakan? Kita ada dua cara, iaitu cara yang pertama adalah mengenakan denda ataupun hukuman kepada mereka yang tidak bertanggungjawab. Yang kedua adalah menetapkan kawasan larangan yang mampu membantu menjaga hutan, di mana rakyat Malaysia akan belajar untuk patuh dan akur akan perintah ataupun penetapan yang telah ditetapkan bukan sahaja oleh rakyat Malaysia, tetapi perlu usaha sama daripada pihak kerajaan. Mereka harus menggambling tenaga bersama-sama menjaga hutan demi kelestarian serta menjaga demi kesekuriti makanan negara kita yang terjamin. Akhirul kalam, setelah kami kupaskan semua isi penting sebentar tadi, dapat disimpulkan bahawa hutan berkait rapat dan berperanan penting sebagai sekuriti makanan negara. Oleh itu, semua pihak, tidak kiralah kerajaan maupun rakyat, seharusnya berganding bahu dan mengambil berat berkaitan kestabilan hutan agar dapat mengatasi sebarang isu yang mampu menjejaskan sekuriti makanan di masa hadapan kelak.